Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim sayyidina wa habibina wa zuhrina maulana Muhammad bin Abdullah Habibil Mustafa Sayyidus Sada wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali yang saya hormati dan saya cintai barisan kepimpinan masjid, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebanyak-banyaknya kebaikan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita sebesar-besar peluang untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi kita berada di dalam aturan yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana Allah berkehendak kepada sesuatu perkara, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh memalingkan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada sesuatu ketetapan, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh merubah ketetapan tersebut. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kita, saya, tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua, di dalam satu ketetapan di antara ketetapan yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ketetapan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ianya asbab untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan sambung bacaan kitab kita daripada kitab Mukhtarul Hadith. Moga-moga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak berada di dalam majlis ini. Jadi hari ini pertama sekali kita nak menceritakan tentang kelebihan, kepentingan kepada sesuatu permulaan ataupun di antara sesuatu permulaan yang paling baik di dalam ibadat kita. Permulaan ini dipanggil takbiratul ula. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana kita tahu bahawasanya kebanyakan pengakhiran ni bermula daripada permulaan yang baik. Kebanyakan. Tetapi ada juga orang yang pengakhirannya baik tapi permulaannya kurang baik. Sebagai konsep, sebagai seorang hamba, maka bila mana menyebut tentang hamba ini dia kena pastikan yang dia sentiasa berada dalam satu keadaan yang baik. Maka untuk menjemput pengakhiran yang baik perlu dimulakan dengan permulaan yang baik. Kalau biasa kita dengar, kalau cerita pasal bab kematian ni, maka kalau ditanya kepada sebahagian besar para alim, orang-orang soleh, bila kita lihat kehidupan mereka, mereka sentiasa berusaha nak duduk dalam keadaan baik. Jadi bila ditanya kepada mereka, apakah yang menyebabkan hal sedemikian berlaku, maka kebanyakan jawapan yang akan keluar, mereka akan khabarkan kepada kita bahawasanya untuk mendapat pengakhiran yang baik, maka perlu seseorang ini bermula dengan permulaan yang baik. Contoh, ada sebahagian besar orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka tidak lain dan tidak bukan sebahagiannya, kebiasaannya mereka ini bermula dengan ahli maksiat.
Ada orang yang ibadat dan mati dalam keadaan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebahagian besar mereka dapat kemuliaan mati dalam keadaan beribadat ini kerana memulakan permulaan kehidupan mereka dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Contoh, kalau kita tengok, selain daripada para anbiya lah, kalau kita tengok orang-orang soleh, kita sering dengar, contoh dahulu di Indonesia, ada seorang ulama ni, nama beliau Sayyidil Habib Abdul Rahman As-Saggaf. Beliau ini wafat pada ketika selepas sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, sujud yang terakhir, lepas tu dia wafat. Jadi bila dilihat bagaimana manakib Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf ini dalam hidup dia, rupanya Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf ni daripada zaman dia budak, setiap kali hari Jumaat dia ni pergi, kalau kita pergi sembahyang Jumaat 12.30, betul tak? Itu pun dah kira awal tu. Biasa pukul 1 suku baru kita sampai. Tapi ini orang Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf, waktu hidup dia daripada muda, dia dah mula datang solat Jumaat sekitar pukul 10 pagi dah datang. 10 pagi dah datang iktikaf, buat ibadat, baca Quran. Berkat daripada usaha ini Allah Ta'ala pandang, maka Allah jemput dia ketika dia wafat pada hari Jumaat, sujud yang terakhir. Mati dalam keadaan yang mana menjadikan manusia ni kalau tengok keadaan dia mati, semua orang akan husnuzan, ini mesti orang baik. Mati dalam solat, takkan tak baik, betul tak tuan-tuan? Bukan calang-calang orang boleh dapat ni. Tapi macam mana pengakhiran seperti begini berlaku? Kerana permulaannya permulaan yang bagus. Kebiasaannya macam ni. Ada juga orang yang dapat kemuliaan macam ni, walaupun permulaannya tak baik, tapi nadir, jarang. Kalau ada pun boleh kira. Jadi sebab itu bermula dengan sesuatu perkara yang baik adalah dituntut untuk kita. Contoh, pagi. Kita bangun pagi, kita datang ke masjid, kita buat ibadat kepada Allah. Jadi permulaan berpagi-pagi dengan mencari redha Allah ini menjemput pengakhiran untuk kita kembali dalam keadaan keredaan. Maka hidup ni perlu diselarikan dalam keadaan tersebut. Mula dengan yang baik, maka menjemputnya pengakhiran yang baik. Jadi dalam hadis yang berkenaan tentang takbiratul ula ini, nak mengajar kepada umat manusia tentang sifat bermula dengan permulaan yang baik. Kalau kita lihat, orang yang jaga takbiratul ula ni, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia dua kemuliaan. Yang pertama sekali, di antara kemuliaan yang diberi kepada orang yang jaga takbiratul ula ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buang di dalam diri dia sifat fasik, sifat munafik, iaitu sifat-sifat yang tercela, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab. Kalau orang ni ada sifat ni, Allah akan azab di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Kemudian di antaranya yang lain, selain daripada Allah Ta'ala jauhkan sifat munafik, orang yang mana jaga takbiratul ula ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat daripada azab-azab kubur bagi dia. Sebab tu kita usaha datang awal, kemudian kita solat, takbir bersama dengan takbirnya imam. Dahulu waktu zaman saya belajar dekat masjid kami ni, ramailah pelajar kan, ada dalam sekitar 300 orang. Jadi menjadi satu keaiban lah, ini sifat pelajar lah,
satu benda yang kita rasa memalukan. Bila mana kita semayang tapi kita masbuk. Kalau hari tu orang tanya, apakah benda yang paling memalukan yang entah buat pada hari ni? Mungkin kita boleh cakap hari ni benda yang paling malu saya buat dalam hidup saya adalah tak dapat nak takbiratul ula bersama dengan imam. Sehingga kan kata guru-guru kami, kalau ahli ilm ni, kalau dia tak boleh jaga takbiratul ula, maka dia tak layak nak panggil ahli ilm. Sampai tahap macam tu. Jadi kalau waktu zaman kami belajarlah, kami tengok guru-guru kami macam satu keaiban, satu benda yang aib, memalukan. Kalau entah ni ahli ilmu tapi entah ni tak jaga takbiratul ula. Ini benda yang bukan benda yang kecil lah, bukan benda yang main-main lah. Satu benda yang sangat memalukan. Seumpama macam ahli ilmu ni tak beramal dengan ilmu dia. Jadi sebab tu hari ni terutamanya orang yang mengajar agama, ustaz-ustaz ni kan, saya sendirilah berusaha kalau boleh kita datang masjid waktu kita nak mengajar dalam keadaan kita tak masbuk. Sebab masbuk ni, itulah untuk ahli ilmu ni satu aib. Jadi kita nak kena usahakan benda ni. Walaupun nampak macam kecil, tetapi sebenarnya ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, takbiratul ula ini juga mendidik disiplin yang bagus bagi seorang mukmin. Maksudnya takbiratul ula ini dia di antara disiplin yang bagus. Dia mendidik supaya orang mukmin ni tak melengah-lengahkan solat. Kalau orang tanya pada kita, kenapa saya susah nak jaga sembahyang? Di antara sebabnya ada sifat laim. Laim ni tangguh-tangguh. Kalau sebelum ni kita pernah baca hadis tentang semayang, ada orang dia suka lengah-lengah, dan dia lengah-lengah ni dia bagi alasan, tak apalah, kejap lagi dah semayang, penat lah, baru balik kerja kan, relax lah dulu. Jadi takbiratul ula ni dia nak ajar supaya nak didik dalam diri tak ada sifat berlengah-lengah dalam solat. Sebab bila kita buka peluang untuk lengah dalam solat ni, maka menjadi asbab syaitan ini akan menyebabkan kita, menghasut kita sehingga kita meninggalkan solat. Sedangkan Allah Ta'ala janji orang jaga solat ni Allah beri pelbagai-bagai kemuliaan. Di antaranya ada 5. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri, kalau kita jaga solat kita, solat pada awal waktu, tak tinggal solat, maka Allah beri 5 perjanjian, 5 kemuliaan yang Allah hidangkan bagi orang yang jaga solat. Yang pertama sekali, orang yang jaga solat 5 waktu ni, khususnya takbir bersama takbirnya imam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murahkan rezekinya di dalam kehidupannya. Sama ada dari segi kesihatan, sama ada dari segi keperluan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan rezeki kepadanya. Ini yang pertama, orang yang jaga solat. Yang kedua, orang yang jaga solat ni, khususnya dapat jaga takbiratul ula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat siksaan azab kubur. Kita tahu kubur ini adalah satu persinggahan yang sangat indah bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan kubur juga adalah satu persinggahan yang menyeramkan bagi mereka yang pulang dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Jadi, untuk seseorang ini berehat di dalam kubur Allah, di dalam kuburnya seseorang ini, maka di antaranya perlulah menjaga solat-solat di dalam hari-hari mereka.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat siksaan azab kubur daripada orang yang jaga solat. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang jaga solat ni, khususnya takbiratul ula, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan hisabnya. Seperti mana kita tahu, nanti di hari akhirat tidak ada mahkamah yang lebih adil melainkan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika tersebut, semua manusia akan berusaha untuk menuntut antara satu sama lain. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari yang mana seorang isteri akan tuntut kepada suami dia, wa ummihi wa abi. Seorang isteri dia akan tuntut suami dia. Dulu waktu di dunia kita sayang, betul tak? Tapi di hari akhirat, kalau kita pulang dalam keadaan tak bersedia ibu, nanti ibu akan berusaha untuk menuntut pahala daripada sang suami. Wa sahibatihi wa bani, kaum kerabat akan tuntut bersama kepada adik-beradik dia. Dulu waktu dekat dunia kita rapat, baik. Tapi di hari akhirat tidak. Kalau kita kembali dalam keadaan tak ada persiapan, maka kita akan pastikan, kalau saya hari ini tak dapat masuk syurga, maka entah pun takkan lepas. Sampai tahap macam tu. Tapi orang yang jaga solat, maka Allah akan permudah bagi dia pada perhisapan ketika di hari akhirat nanti. Ini yang ketiga. Murah rezeki, seksa azab kubur diangkat, kemudian dipermudahkan hisab. Yang keempat, orang yang jaga solat ni juga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia melintasi titian sirat dalam keadaan sepantas kilat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sirat adalah sesuatu perkara yang hak. Sirat ni adalah perantaraan untuk sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sirat ini adalah satu perjalanan yang sangat mengerikan bagi mereka yang pulang dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Sirat ni, kalau nak diceritakan tentang sirat, maka sirat ini 500 tahun perjalanan mendaki, 500 tahun perjalanan mendatar, 500 tahun perjalanan menjunam. Biasa kita tahu, dah banyak kali kita ulang, sehari di hari akhirat 1000 tahun di dunia. Maka nak naik je dah selama 500 tahun. Nanti balik kira berapa lama dekat dunia. Sirat ni, halusnya sirat ini seumpama sehelai rambut dibelah 7. Sehelai rambut kita ambil, kita belah 7. Halusnya titian sirat, bagi mereka yang tak beriman lah. Dan sirat ni, tajamnya laluan di atas titian sirat ini adalah seperti tajamnya mata pedang. Jadi ramai orang yang terkandas, tak berjaya nak melepasi titian sirat ni, sehingga mereka terjatuh ke bawah dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jatuh titian sirat ni bukan macam jatuh jambatan. Kalau jatuh jambatan, mungkin 1 saat, 2 saat dah sampai dalam laut ke sungai ke kan. Tapi jatuh titian sirat ni, sebelum nak sampai masuk ke dalam neraka ni, maka dia akan jatuh selama 70 tahun. Titian sirat, bawah sirat ada neraka. Jatuh di titian sirat ni 70 tahun baru sampai ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, terapung jatuh, nak sampai neraka 70 tahun.
Tapi jangan kita fikir jatuh 70 tahun ni sama macam orang jatuh daripada kapal terbang tu. Orang nak main payung terjun tu kan, dia jatuh, wah sedap je kan, kena angin. Bukan macam tu, tak. Jatuhnya pula ni 70 tahun nak sampai dalam neraka ni, maka dia akan ada wap, dia akan ada bahang daripada bahang nerakanya Allah Ta'ala. Kena je wap ni, kalau kita buka peluk nasi, kan ada bahang tu kan, bahang pun dah panas, betul tak? Dia punya wap tu. Jadi neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jatuh je titian sirat, kena je wap ni, maka dah menyebabkan manusia ni rentung sebelum nak sampai pada nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jangan fikir, oh nanti jatuh 70 tahun macam ni. Tak. Tak sama sekali. Ini nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi orang yang jaga salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikan dia melintasi titian sirat sepantas kilat. Nanti macam-macam keadaan waktu tu. Ada orang kita tengok dilintas titian sirat dalam keadaan terbang. Dia ada sayap, Allah Ta'ala bagi dia terbang. Ada orang dia lintas titian sirat, dia lepas, tetapi dia batik. Batik ni apa? Batik ni dia lambat, macam kura-kura, sikit. Tapi lepas. Tapi sakit sikit lah, sebab panas kan bawah tu. Ada orang pula nanti dia lintas titian sirat, dia berlari macam kuda, laju. Tapi orang yang jaga solat khususnya, maka dia akan lintas sepantas kilat. 500 tahun perjalanan mendaki, mendatar, menurun, itu kelihatan sangat singkat bagi dia. Terus sampai. Ini yang keempat, fadilat bagi orang yang jaga solat. Akhirul syai', yang terakhir sekali, iaitu kemuliaan bagi orang yang jaga solat ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada dia peluang untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalaulah hari ini ada terbuku di otak kita, di pemikiran kita, alah tak apalah Ustaz, kalau masuk neraka pun sekejap je, sebagai orang beriman nanti masuk syurga balik. Ini pemikiran yang salah lah. Sebab the best target yang perlu kita target untuk masuk dalam syurga ni bila hisab, tanpa hisab. Sebab apa? Sebab singgah di dalam neraka ni satu perkara yang mengerikan. Seandainya diambil ahli syurga, kalaulah ahli syurga diambil, kemudian dicelupkan di dalam neraka, bukan diletak, dicelup. Kemudian ditanya kepada, hal tuzakkiru, adakah kau ingat daripada nikmatnya syurga? Maka ahli syurga yang masuk neraka ni, walaupun secelup, maka dia akan kata, ma zakartu syai', aku tak ingat apa-apa pun. Jadi secelup pun dah menyebabkan peringatan tentang tempat paling nikmat, iaitu dalam syurga, pun boleh lupa, apatah lagi 1 jam dalam neraka, apatah lagi 1 hari dalam neraka. Jadi orang Islam kena letak target supaya nak masuk syurga tanpa hisab, kalau boleh. Jadi di antara kunci dia kalau nak dapat fadilat ni, maka kena jaga solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah 5 di antara fadilat bagi orang yang dapat jaga solat, khususnya di dalam menjaga takbiratul ula. Maka sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, likulli syai'in safwah wa safwatus salat takbiratul ula. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kata baginda Rasulullah SAW,
Setiap perkara mempunyai intipati. Setiap perkara ada ibu dia. Dan intipati kepada solat adalah takbiratul ula. Jadi untuk mendapatkan asar, kesan yang bagus di dalam solat, maka menuntut untuk menjaga takbiratul ula. Jadi inilah yang dipesan oleh junjungan besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti apa yang kita sebut tadi, disiplin untuk mendapatkan al-halawah, iaitu kemanisan daripada solat ini, adalah bergantung sejauh mana seseorang menjaga solat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di dalam bab menjaga takbiratul ula. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iaitu adalah hadis yang menceritakan tentang al-ghimah min ghimatud dunya, iaitu nilai daripada dunianya hari ini. Kalau hari ini kita mungkin agak terigau-igau kalau kita tengok dunia ni dari sudut pandangan mata kasar, maka dunia ni kelihatan satu tempat yang sangat nikmat. Tengok makan, nikmat. Tengok ada kehidupan yang bagus, nikmat. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dunia ini di samping Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tak ada apa-apa nilai. Sebab itu hari ini orang Islam, dia tak boleh fikir dalam benak fikiran dia untuk dia fikir dunia inilah segala-galanya. Tak. Tetapi dunia ni hanya sekadar R&R untuk kita. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kita di dunia ini seperti orang yang asing ataupun orang yang melintasi jalan. Maksudnya dia tak nak duduk lama dah dekat sini, sekejap je. 60 tahun, 70 tahun, kemudian kita dah boleh siap-siap lah. Kadang-kadang tak sampai pun. Ada orang 20 tahun dah kembali pada Allah Ta'ala. Jadi orang beriman, dia kena tahu bahawasanya dunia ini bukanlah sakan bagi dia. Sakan ni apa? Sakan ni bukanlah rumah bagi dia. Tetapi dunia ni hanyalah sekadar tempat untuk kita bermuamalah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata sesungguhnya Allah Ta'ala ishtara. Ishtara ni apa? Allah telah beli. Allah beli daripada orang beriman masa dia, harta dia, keluarga dia, segala apa yang dia ada, bi anna lahumul jannah, dengan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman faham ayat ni, maka dia tahu dia belum mati lagi pun Allah dah kata dah dekat dia bahawasanya kamu hidup dekat syurga ni, kamu buat ibadat kepada aku, masa kamu, harta kamu, segala apa yang kamu ada ni, pertukarannya kepada aku adalah syurganya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji dah. Allah guna perkataan bi'anna. Ada sabdu kan. Sabdu ni kalau dalam kawaid bahasa Arab, dia dipanggil hamlul masyaqqah. Apa maksud dia? Maksudnya Allah sungguh-sungguh nak bagi tahu, taukid. Allah nak bagi tahu dekat orang beriman, jangan kau pandang sangat dunia ni. Sebab apa? Dunia ni hanya tipu helah. Aku janji dengan kau bahawasanya pertukaran, kalau kau korbankan masa kau, harta kau, kesempatan, waktu, kesenangan kau, maka pertukaran dengan aku adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan,
Jangan pelik kalau orang munafik, kalau orang fasik, kalau orang kafir, dia hidup dekat dunia ni dalam keadaan mewah. Tak pelik pun. Hari ni kalau kita buka dalam media sosial kan, kita tengok orang musyrikin ni hidup senang lenang. Betul tak? Sampaikan satu tahap kadang-kadang kita pelik. Orang ni tak beriman, tetapi hidup dia mewah. Allah Ta'ala kayakan dia. Ada rumah besar, kereta besar. Padahal setiap hari dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia tak beriman pada Allah. Tak keluar pun sepatah perkataan daripada mulut dia untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Tak ada. Tapi hidup dia senang. Sampai satu tahap boleh beli pulau pun ada. Punyalah kaya. Tetapi adakah itu kemuliaan yang dijanji oleh Allah? Tidak. Tak ada apa pun. Dahulu pernah ditanya kepada Sayyidina Ali, kan? Sampaikan satu tahap di antara nisbahnya dunia ni di mata Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ni pernah satu ketika dia nampak bangkai. Macam-macam lah dalam kitab. Contohnya dalam kitab Kanzus Samin, macam-macam disebutkan oleh Sayyidina Ali persamaan tentang dunia ni. Maka pernah satu ketika Sayyidina Ali nampak bangkai. Kemudian Sayyidina Ali cakap kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah persamaan bangkai ini?" Maka kata Sayyidina Ali, "Tidaklah persamaan yang lebih sepatutnya kepada bangkai ini melainkan dunia yang kita lihat pada hari ini." Sebab apa tuan-tuan? Sebab dunia ni memanglah hanya sekadar tipu hela. Hari ini pemikiran orang tak beriman lah. Mereka berfikir hidup ni ada duit banyak, senang, nanti kita mati pun senang lah. Ada wasiat untuk anak cucu. Mereka fikir macam tu. Tetapi walhal bukan pemikiran macam tu yang tepat. Itu hanya tipu hela. Contoh. Kalau kita tengok kereta kan, kereta ni kereta Honda, mahal sikit lah. Kereta ni pula jenama lain lah, murah sikit lah. Contoh kancil lah. Jadi bila kita tengok, kalau dekat mata dunia, dia akan nampak, oh ni mahal Ustaz. Harganya bagus, keretanya pun bagus, jadi mahal lah. Walhal kalau ditengok pada maksud dia, dua-dua kereta ni adalah perkara yang sama. Kalau kita fikir, betul tak kedua-dua kenderaan ni adalah besi yang sama, tetapi jenama je yang lain? Betul atau tidak? Betul. Tujuannya pun sama, pergerakannya pun sama. Tetapi bila mana dilihat dengan penglihatan yang tak betul, maka dia akan lihat, wah, ini lebih mulia ni. Orang ada pekerjaan bagus kan, dengan orang yang tak ada pekerjaan yang bagus. Tetapi orang yang tak ada pekerjaan yang bagus ni, dia dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala. Solatnya bagus, zakatnya bagus. Tapi orang yang ada pekerjaan bagus ni tak dapat. Sebab apa? Di antara sebabnya dia sibuk dengan urusan dia. Ini sebahagian lah, bukan semua. Tapi pada mata pandangan dunia, dia kelihatan, oh ni bagus. Sebab apa? Sebab hidup dia mewah, dia ada segala-galanya. Walhal ini hanyalah sekadar tipu helah dunia. Jadi sebab tu orang beriman, dia tak boleh berfikir bahawasanya inilah destinasi dia. Tidak. Tidaklah dunia ni hanya sekadar persinggahan sahaja, tempat untuk kita menuai. Kama tazra'u tahsudu. Apa yang kamu tanam, maka itulah yang kamu tuai nanti di hari akhirat. Jadi kalau hari ini orang Islam dia fikir, saya ni hidup nak kaya, saya ni hidup nak mewah, saya ni hidup nak macam ni, untuk kejar nikmat dunia, maka dia silap.
Tapi kalau dia fikir, saya hidup nak mewah, supaya apa? Saya nak bantu agama Allah Ta'ala. Ini betul. Saya nak sokong agama Allah Ta'ala, supaya saya boleh menjadi asbab untuk pergerakan agama ini menjadi lebih mudah. Maka tu betul. Maksudnya, dia nak gunakan dunia dia untuk akhirat. Ini betul. Ini pemikiran orang Islam. Tapi kalau kita fikir, saya nak mewah, saya nak foya-foya, saya nak seronok, saya nak enjoy. Jadi ini adalah pemikiran yang salah. Jadi sebab tu hari ini jangan pelik. Kalau kita tengok ada orang, Allah Ta'ala bagi dia rezeki melimpah ruah, tapi dia tak beriman pun. Jadi kita jangan pelik. Sebab apa? Kerana martabat dunia ni adalah satu perkara yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata minal ma'." Kalaulah seandainya dunia ini ada nilai di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taklah lebih nilainya dunia ini, melainkan hanya sebagai setengah daripada sayapnya nyamuk. Kalau dunia ini bernilai, tuan-tuan, maka taklah dunia ini kelihatan nilainya, melainkan hanya setengah daripada sayap nyamuk. Dan kalaulah bernilainya dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan beri seteguk minuman kepada orang-orang yang kafir. Jadi hari ini kita tengok orang tak beriman ni hidup mewah, makan mewah, minum mewah, semua mewah. Bermaksud apa? Bermaksud dunia ini tak bernilai di samping Allah. Kalaulah bernilai, orang kafir ni nak minum seteguk air, seteguk air minum pun Allah Ta'ala takkan izinkan. Kalau kita tengok perumpamaan dunia dengan sayap nyamuk ni, apalah sangat manfaat sayap nyamuk ni, betul tak tuan-tuan? Dahlah sayap nyamuk setengah pula tu, bukan penuh, setengah. Jadi inilah persamaan yang dinisbahkan daripada dunia yang lalai. Sehingga kan dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahawasanya ad-dunya mal'un, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mal'unun fiha illa man wala, dan dilaknat segala apa yang ada di dalam dunia ini illa man wala, melainkan dunia itu menjadi asbab untuk dia hampir kepada Allah Ta'ala. Kita ada kenderaan bagus, tapi kenderaan bagus ni kita manfaatkan untuk datang ke masjid Allah Ta'ala. Contoh dahulu kan, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, waktu mereka nak pergi ke masjid, mereka akan bawa tunggangan, di antara tunggangan yang paling bagus, kuda yang paling mahal. Kuda Nabi adalah kuda yang paling mahal. Maksudnya apa? Nabi nak ajar orang Islam ni, dia kena manfaatkan segala apa yang dia ada. Kalau tak, benda itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada wang, dia ada kemampuan, dia ada keperluan, tetapi keperluan itu mendekatkan dia kepada Allah. Maka dunia seperti begini tak dilaknat di samping Allah Ta'ala, malah menjadi asbab untuk dia dekat kepada Allah. Tapi alangkah sedihnya, dahlah dekat dunia dia susah, kemudian dekat hari akhirat pun dia susah. Ini orang-orang yang paling rugilah. Ada orang dekat dunia dia susah, tapi sebab ibadatnya bagus,
taatnya bagus, dekat hari akhirat Allah muliakan dia. Ada orang pula, orang-orang tak beriman ni, dekat dunia dia senang, tapi dekat hari akhirat dia susah. Dapatlah juga dia rasa senang, betul tak? Tapi ada orang dekat dunia dia susah, dekat akhirat pun susah. Ini orang-orang yang rugi. Sebab apa? Sebab tak ada kesenangan pun untuk dia. Jadi sebab tu sekurang-kurangnya lah, kalaulah kita susah dekat dunia ni, biarlah kita susah sebab nak mujahadah untuk beribadat pada Allah. Tapi dekat hari akhirat kita senang di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah nisbah yang disebutkan kepada dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia ini adalah perantaraan yang bagus untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini mengajar kepada kita bahawasanya hinanya dunia ini, dunia yang diagung-agungkan oleh manusia ini, hinanya dunia ini pada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala nak ajar kepada orang Islam supaya kamu hidup dalam keadaan kamu mempunyai tujuan yang tepat. Dan tujuan ini bukanlah hanya sekadar hidup di dunia. Tak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah nak kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Dan yang terakhir, di antara pengajaran yang kita nak ambil di dalam hadis ini adalah bahawasanya orang yang tak beriman ni, maka ganjaran dia adalah dunia. Ini setimpal ganjaran untuk orang tak beriman. Tetapi orang yang beriman ni, ganjaran dia bukan bersesuaian dengan dunia. Hari ini kita semayang, kita tak nampak pahala semayang. Kalaulah kita nampak pahala semayang ni, contoh orang semayang Allah bagi seekor lembu, maka ganjaran untuk ibadat ni hanya sekadar di dunia lah. Tetapi tidak, ganjaran ibadat pada Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tak zahirkan di dunia, tetapi ganjaran ini dizahirkan nanti ketika di hari akhirat. Jadi orang beriman, dia kena tanam dalam fikirannya, dunia ini bukanlah tebusan bagi seluruh ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Ta'ala. Tidak. Tetapi tebusan ganjaran bagi ibadat mereka adalah ketika di hari akhirat nanti, iaitu yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana semua orang tengah takut, semua orang tengah risau, tetapi ada orang yang tenang pada hari tersebut, iaitu orang yang kembali dalam keadaan hati yang tenang. Siapakah orang tu? Orang yang hidup di dunia beribadat kepada Allah Ta'ala, maka ganjaran dia lah nanti di hari akhirat dalam keadaan dia tenang. Harta, anak pinak semua tak berguna waktu tu, melainkan ibadat yang dia lakukan ketika mana di dunia. Jadi mudah-mudahan kita harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit susah payah kita ni, kita jaga salat, kita jaga puasa, kita zakat, sedikit daripada susah payah kita ni, kita harap Allah Ta'ala beri kepada kita sebesar-besar ganjaran, iaitu keredaannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup saja dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran kepada kita di dalam keadaan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di dalam keadaan kita beribadat kepada Allah, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi seperti biasa, kita tangguh majlis kita dengan bacaan doa, kemudian kita bersurah insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa amwalidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kawan-kawan dan jiran kami ya Allah. Ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat yang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami ya Allah. Jadilakan kehidupan kami ini adalah kehidupan yang Engkau redai ya Allah, sehingga kami berjaya untuk masuk ke dalam syurga-Nya Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, seandainya ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang susah, maka senangkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang sedih, maka gembirakan mereka ya Allah. Kalau ada yang meniaga, maka lariskan perniagaan mereka ya Allah. Kalau ada yang bekerja, maka permudahkanlah urusan pekerjaan mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah segala amalan kami ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang berbahagia ketika mana kami pulang bertemu Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah sedikit susah payah kami ini ya Allah. Terimalah sedikit susah payah kami untuk kami beribadat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami banyak salah ya Allah. Kami banyak silap ya Allah. Kami banyak lalai di dalam melalui kehidupan di dunia ini ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami sedar kami banyak salah kepada Engkau ya Allah. Tetapi ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya Allah, supaya Engkau redha kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, yang baik daripada Allah Taala, yang buruk daripada saya, kalau tuan-tuan ada kelapangan, jemput hadir pada kuliah duha kita dekat restoran setiap hari Isnin pukul 9.30 pagi. Dekat mana? Dekat restoran Ira Baidun. Jemput datanglah. Saya ada buat kuliah duha kat situ pukul 9.30. Jadi yang baik daripada Allah Taala, yang buruk daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.